وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم رب يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير. Alhamdulillah, sama-sama kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta, Tuhan pemilik, Tuhan pentadbir, dan juga Tuhan sebagai tuai bagi kita semua. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita banyak-banyak syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Ta'ala kurnianya kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, kita reda Allah Ta'ala sebagai Tuhan kita, dan kita reda agama Islam merupakan agama cara hidup kita, dan kita reda baginda sallallahu alaihi wasallam merupakan tauladan yang kita patut wajib beriman dan juga jejak langkah mengikut baginda sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sekali lagi saya syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ni sekali lagi boleh kita muzakarah, kita boleh kecek di dalam al-ilm mengikuti Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana hidup manusia ni merupakan hidup yang sementara. Hidup manusia ni hidup yang nak menuju kepada kematian. Hari ni kita telah dengar khabar seorang saudara kita telah meninggal ke rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apakah perasaan kita yang kita dengar seorang saudara kita kembali ke rahmat Allah taala? Adakah perasaan kita berasa biasa, ataupun perasaan kita berasa apa tak ada gapo, ataupun perasaan kita berasa takut, ataupun perasaan kita berasa lagu mana terhadap kematian apabila kita dengarnya seseorang kembali ke rahmat Allah Ta'ala. Apabila kita sebut berkenaan dengan mati ni, tidak ada walau seorang pun boleh untuk nak lari kepada kematian. Seperti mana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Jum'ah, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ini merupakan cerita yang Allah Ta'ala sebut kepada manusia. Walaupun manusia di muka dunia ini dia beriman atau tidak beriman kepada Allah Ta'ala, tetapi Allah Ta'ala sebut yang paling nyata kepada manusia bahawasanya, wahai Muhammad, kamu ceritalah kepada seluruh manusia. Allah suruh Nabi cerita kepada manusia berkenaan dengan kematian yang Allah Ta'ala cerita. Kematian yang Allah Ta'ala cipta, mati. Sebab tu Allah Ta'ala kata lagu mana? Innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Walaupun kita nak lari kepada kematian, kita lari kepada mati sekalipun, kita ni sebut kepada mati ni tidak ada orang yang nak kepada mati. Kalau boleh tambah umur 100 tahun, 200 tahun, kita sanggup bayar untuk nak hidupkan di muka dunia ni sehingga 200-300 tahun. Ni nak ayat kata sifat manusia yang Allah Ta'ala jadi ni, tabiat yang Allah Ta'ala jadi manusia ni, dia nak duduk di muka dunia lama. Sebab tu kalau kita tengok kepada satu ayat di dalam Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala sebut yang nyata bahawasanya manusia ni, Allah Ta'ala cipta sifat manusia ni, dia suka, kasih kepada dunia. Allahu Akbar. Dia kasih kepada dunia ni, dia panggil satu sifat. Satu, dia panggil satu nyakit juga. Lalu kita klik kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut yang nyata,
Nabi kata di akhir zaman sikit lagi. Hak ni hadis yang Nabi royak ni kepada sahabat yang duduk dengan Nabi, yang dia dengan Nabi, yang beriman kepada Nabi, sahabat mari likung Nabi. Sahabat kata yushikul umami. Sahabat kata kau dekat dah. Kau dekat dah. Gapo dia dekat? Sahabat Nabi SAW cerita kepada sahabat berkenaan dengan peristiwa akhir zaman. Nabi kata kau sari kau dekat. Kau sari kau hampir dengan satu peristiwa yang mana peristiwa ni sedih apabila orang Islam dengar. Sedih. Sahabat ni apabila dia dengar Nabi kecek dia berasa naik angin. Dia semangat Nabi ni apabila dia royak satu perkara dia naik semangat. Lalu tu Nabi cerita kepada sahabat Nabi kata di akhir zaman umat Islam seumpama dengan hidangnya yang dicobek oleh orang yang bukan Islam. Allahu Akbar. Hak ni fitnah akhir zaman. Umat selain daripada Islam pakai Allah tangan, pakai ambil tangan supaya nak cobek hidangnya Islam sikit sore. Umpamanya Islam seperti hidangnya. Islam duduk tengah. Nabi nak binakan masyarakat Islam. Cuba kita klik kepada sejarah. Pembinaan baginda sallallahu alaihi wasallam bukan binaan masyarakat seperti umat kita di hari ini. Nabi pecah kepala. Nabi kena lempar batu. Nabi berdarah. Nabi ni orang panggil kata doi sancataian yang Allah Ta'ala witamnen kepada Nabi ni tak bolehlah tamnen Nabi ni. Nabi nak angkat tangan, ya Allah, aku kerja dah 23 tahun minta lah weh, tahun yang ni orang lain pula jadi Nabi. Tak boleh kerja Nabi. Sebab tu kalau kita tengok pembinaan Nabi SAW supaya nak angkat darajat Islam tinggi, sehingga Nabi royak kata akan satu hari umat Islam akan dicobek oleh orang yang bukan Islam. Nasrani, Majusi, Yahudi, kafir. Pakai Allah tangan supaya nak cobekkan agama Allah Ta'ala. Nak mengenakkan kepada agama Allah Ta'ala. Sehingga Allah Ta'ala sebut dalam surah As-Saff. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim. Mereka cari jalan untuk nak mengenak kepada agama Allah dengan mulut mereka. Ini sifat tabiat yang Allah Ta'ala cerita kepada manusia. Kalau kita tengok kepada agama sebelum daripada Nabi SAW. Nabi Isa. Timurnya Nabi Isa Allah Ta'ala atau fitnah. Allah Ta'ala atau ujian. Marinya seorang munafik nama dia Bolis. Mengenak kitab Taurat. Mengenak kitab supaya nak manusia memahami silap dengan agama Allah Ta'ala. Nak manusia faham kata Siti Maryam adalah bini Allah Ta'ala. Nak manusia faham Nabi Isa adalah anak Allah Ta'ala. Dia tukar. Sebab tu peristiwa akhir zaman Nabi SAW cerita dengan jelas. Semua pakat cobek nak kepada Islam. Hak ni nak kaki Islam. Hak ni Allahu Akbar. Kita dengar hadis ni buat jadi kita serabu. Kerana apa? Kerana Nabi SAW dia gambar masa depan. Lalu tu dah. Apabila lagu tu sahabat ni dia mari kalau kita semangat memang. Marinya lagu ni orang nak ngenak kita. Jangan kata ngenak Islam, orang nak ngenak kurabat kita, keluarga kita. Dia mau main royak lagu ni, kita marah. Tapi sahabat yang duduk majlis Nabi, dia kata, ya Rasulullah, kita sikit kau. Sikit kau fak kita di akhir zaman ni, membawa kepada orang pakat nak cobek Islam ni. Fak kita sikit kau ya Rasulullah. Tapi Nabi SAW dia nak gambarkan kepada sahabat. Nabi kata tak. Nabi kata di akhir zaman umat Islam ramai. Umat Islam ramai, kathirun Nabi kata. Tapi Nabi bubuh kualiti. Kunepap hak orang Islam, Nabi gamar bleb-bleb. Bina Nabi pada masa tu, Nabi bina, cuba kita tengok Bilal bin Abi Rabah. Bina seorang Nabi kepada sahabat. Nabi bina Bilal bin Abi Rabah. Orang kulit hitam semenjak daripada alu. Orang nyanyi kata konfiudam. Orang nyanyi kat Bilal. Tengok kepada muka Bilal, Allah. Anak orang. Kalau kita ibarat muda-muda. Dia bagi cuncan jahiliah dulu. Lebih daripada kita lagi. Kita di Amerika. Orang ni orang putih. Orang ni orang hitam. Berdegi mari ada.
Tapi masa jahiliyah tu dia jejak sehingga Umayyah bin Khalaf merupakan orang panggil kata orang yang milik Bilal bin Abi Rabah. Dia ni tuai bagi Bilal. Tuai bagi Bilal ketika mana Abu Bakar dia tengok Bilal bin Abi Rabah kena seksa. Bila kena seksa sehingga lagu mana? Ni nak ayat kualiti sahabat dengan kualiti akhir zaman. Kualiti sahabat. Bila ketika mana Umayyah bin Khalaf dia kata, aku ni sangat benci kepada Muhammad. Aku ni sangat tak suka kepada agama yang dibawa oleh Muhammad. Tapi hari ni aku duduk wiraji kat mu, aku duduk ajar mu, aku duduk suruh mu gitu kat Muhammad. Allahu Akbar. Sehingga Umayyah pada masa tu kalau kita ibarat kecek bahasa kita mudah-mudah panah lingu. Panah lingu panggil bila tak pandai dengan aku pero mu. Mu ni sebagai hamba je. Tapi aku pero ni aku kasih kat mu, aku suruh mu tu dengan rahmat aku ni. Tetapi mari satu masa mu pergi dengar Muhammad kecek mu turut Muhammad. Sehingga Bilal bin Abi Rabah, kalau sebut dalam sejarah subhanallah, Bilal bin Abi Rabah ketika waktu yang dibawa oleh Umayyah ambil Bilal pecah baju, tak pakai baju, tak tengah panah. Tetapi keadaan yang tersebut ni nak sebut kata pada masa tu sahabat penuh dengan keimanan sehingga panah ceng. Saya pergi duduk Madinah. Kalau Madinah hawak dia panah ni panah sungguh. Nak tubik waktu zuhur, semaya zuhur ni kan, kita nak tubik Allah rasa sakit kepala belah-belah. Tu pakai topi dah tu. Nak tubik padahal masjid dengan rumah kita ni 10 jangkau tak siapa. Tapi perasaan pada masa tu kita teringat kepada sahabat. Kita ingat kata bila Allah panah gitu lalu bila jom. Lalu tu tubik waktu panah Umayyah bin Khalaf dia tarik dengan kuda, badan ni berdarah. Badan berdarah. Tak ada Umayyah bin Khalaf ni nak klik kepada agama asal. Sehingga Umayyah tanya kata, wahai Bilal, hari ni aku nak uji mu. Hari ni aku nak tanya mu, kalau mu jawab kanan-kanan, kalau mu jawab kiri-kiri, kalau mu jawab duit-duit, kalau mu jawab mah-mah. Hari ni aku nak dengar daripada mulut mu sendiri. Bilal. Umayyah kata. Lalu tu royak kepada Bilal, aku dua pilihan ni mu kamu. Kalau nak minum air minum, misal kata. Kalau tak sah minum air tak sah. Duduk situ je. Gapo pilihan untuk Bilal? Mati dengan hidup. Pilihan yang pertama, Umayyah kata, kalau mu masih teguh dengan agama Muhammad, agama yang aku benci, agama yang aku tak sah, agama yang aku tengok berasa nak mutah, ibarat mudah-mudah. So je pilihanmu mati. Mati. Pilihan yang kedua, kalau mu tak ambil agama Muhammad, agama yang aku benci saat ni, mengklik kepada agama asalmu, aku akan bebas kamu. Nak pergi mana lagi? Aku tak sekira ke? Subhanallah. Jawab seorang sahabat ni, kita nak tengok kualiti di sudut sahabat. Semasa Bilal bin Abi Rabah nak jawab kepada Umayyah tu, dia tak boleh jawab cerak dah. Moga berdiri duduk tangan, kalau kita jawab kata nak teguh dengan agama Muhammad, mati. Lalu tu Bilal pilih untuk duduk dia. Sehingga Umayyah kata ambil batu tak atas dada dia. Panah loceng, panah ceng. Ambil batu tak atas perut. Bila tidak ada kata gapo kecuali mulut tak boleh nak kata, nak minta tolong tak boleh minta tolong, akak tangan kata ahad, ahad, ahad. Pada bila sore nak mari banding dengan kualiti umat di akhir zaman, tak boleh banding. Ambil bila sore. Bila kulit hitam nak banding dengan Fir'aun, tak boleh banding. Muka Fir'aun peringkat raja, duit banyak, bini pun ada. Tak gitu. Kuasa ada. Tetapi nak mari banding dengan bila sore, tak boleh banding. Orang susah, orang hitam, miskin. Anak apa dia panggil, orang merupakan jadi seorang taat. Tak boleh nak banding. Tetapi kemuliaan bukan duduk dia sebagai seorang hamba. Kemuliaan duduk diudungkan seseorang sahabat. Seorang manusia yang ada udungkan dia. Walau mari panas, marinya sejuk, dia tak tukar. Kalau dia kata nak minum air panas, air panas. Kalau dia kata nak minum air sejuk, dia tidak ada tukar. Berapa? Kerana itu sudah jadi udungkan hak dia.
Sahabat Bilal bin Abi Rabah. Kalau kita tanya pada hari itu, kalau kita sanggup tak kita nak tukar Bilal lah, aku minta klik pada agama sah? Belum tentu. Tapi Bilal bin Abi Rabah, masa tu mulut tak boleh kecek, akak tangan dengan jari getar. Ahad, Ahad, Ahad. Abu Bakar As-Siddiq mari tengok Bilal bin Abi Rabah. Dia tengok terkejut. Allahu Akbar, hina siapa setahun ni. Lo ni orang hina kaya dengan susah. Mu orang susah makan sini. Aku orang kaya kena makan patakan bayar 4-5 ribu. Tak gitu. Tetapi pada masa tu, Allahu Akbar, sehingga Abu Bakar apabila dia tengok Bilal diazab, dia sanggup untuk nak beli Bilal bin Abi Rabah. Dia minta kepada Umayyah bin Khalaf. Dia kata, biarlah aku beli. Biarlah aku beli. Sehingga akhirnya buat tawaran. Umayyah kata lagu mana? Umayyah sehingga nak ayat kata, Umayyah kata, kalulah mu tak harga kok Bilal ni. Nak ayat kata aku nak jual murah-murah je kok mu. Nampak tak? Umayyah dia kata, kalau mu tak wis tahun ni ke, kalau mu nak harga sekuk Bilal, misal kita ibarat mudah-mudah. Kalau mu nak sekuk, aku nak jual. Abu Bakar nak ayat kualiti pada masa tu, dia kata, walaupun mu nak jual sekuk lah. Misal kata kita ibarat mudah-mudah. Cuma dia ada bahasa dia dalam hadis sebut. Abu Bakar kata, kalau mu nak jual sekuk, aku pun tak saya beli. Aku nak beli harga berganda daripada hak mu nak lagi. Makna kata, keimanan udomkan yang ada pada Bilal tu, Abu Bakar kata, kalau 100,000 juta sanggup beli. Allahu Akbar. Sebab tu Nabi SAW dia gambarkan kepada sahabat, membawa sabit tu sahabat tak ada telitah. Sahabat tak ada telitah. Orang nak pergi nak Islam lagu mana? Moga dalam perang Badar fak kita benar. Dalam perang Uhud walaupun ahli sejarah kata fak kita Allah. Tapi peperangan tidak bila dikira di jenazah. Peperangan klik kepada tujuan asal. Peperangan Uhud soalan kata Abu Sufyan masuk kepada Madinah. Gapo tujuan? Dua tujuan, nak bunuh Muhammad dengan nak rapah negeri Madinah. Soalan tanya kata, dia boleh bunuh tak baginda sallallahu? Tak boleh bunuh. Dia boleh rapah tak negeri Madinah? Tak boleh. Walaupun Khalid bin Walid pada masa tu mengakakkan bedil yang bersinar, boleh suluh dengan matahari, boleh panggil orang yang duduk sebelah Khalid Tanaim, Abyar Ali, klik kepada bukit Uhud semula. Walau bagaimanapun bukan tunjuk kemenangan. Udomkan orang Islam pada masa tu nak tunjuk walaupun mati, aku tak takut kepada mati kecuali aku kena ada Muhammadur Rasulullah dalam dada. Ni nak tunjuk kata sahabat dia tak gamar ke hak Nabi nak mai ayat tu nak mari cobek lagu mana Islam. Muka cuba kita tengok gagah hari ni Islam. Tengok Allah Taala sebut dalam Quran, walaupun bilangnya jumlah orang yang tubik dalam peperangan Al-Ahzab, peperangan Khandaq Parit, tubik daripada kota Mekah lebih daripada 10,000 orang. 10,000 orang kalau nak bila dengan jumlah Islam Allah. Apa? 3,000 dengan 10,000. Berapa lawan berapa for kita? 10,000 makna kata 3 kena lawan seorang. Barulah pada Islam seorang, musyrikin 3 orang. Panak lawan lagu mana weh? Nabi pada musim tersebut tu Nabi getar. Nabi ni subhanallah ada satu riwayat kata akaknya tangan Nabi sehingga nampak bulu tiak Nabi. Nabi akak tangan apa? Kerana bukan Nabi takut. Nabi nak tunjuk kata peperangan ni serengai daripada dulu, lebih teruk lagi. Dulu musim panas, ni musim sejuk. Bermakna kata kita kena rapme dengan musyrikin lebih banyak daripada dulu. Dulu musyrikin mari pada tahun 3 Hijrah, peperangan Uhud 3,000 orang. Umat Islam 700 orang. Apa tak? Mari lawan situ berasa naling dah. Hak ni mari 10,000 pula dah. Allahu Akbar. Sebab itu gambaran yang ada pada sahabat dulu, sahabat tak gambar. Sahabat tak gambar kata, orang Islam orang nak cobek lagu mana? Lalu itulah Nabi royak kepada sahabat. Nabi kata lagu mana?
Di akhir zaman Allah Ta'ala nak uai sifat takut orang musyrikin kepada orang Islam. Orang dia tengok orang musyrikin, tengok Islam tak berasa gerung sikit abuk. Tak menaling sikit abuk. Tengok jadi poneh ibarat mudah-mudah. Allahu Akbar. Lalu tu Nabi kata lagu mana? Walakinnakum, tetapi fuak kamu di akhir zaman kausa isaili, Nabi kata seumpama dengan buih yang ada di dalam laut. Allahu Akbar. Habis tu kita nak banding dengan Bilal, tak boleh banding dah. Bilal tadi udumkan Bilal yang teguh pada agama Allah walaupun mati, walaupun panah, walaupun cerah, walaupun gelap. Bilal jawab had saja. Mati kerana Allah Ta'ala. Kerana kita suruh dah. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hak tu dia panggil udumkan besar kita. Inna salati, semaya aku tak semaya kerana nak duit. Aku tak semaya kerana orang tu, kerana orang ni. Wa nusuki, dan ibadat segala ibadat aku. Wa mahyaya, aku hidup, aku makan, aku tidur, aku bini, aku belaki, aku buat. Wa mamati, kematian kita. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam satu ayat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya orang Islam, jangan mati. Jangan mati ni, mati bukan milik kita. Allah Ta'ala rakyat dalam ayat yang saya baca dalam suratul Jum'ah. Kul innal mauta alladhi tafirru. Kalau mati, kamu lari kepada mati, fa innahu mulakikum. Dia akan mari cari kamu. Pak Allah Ta'ala tak sibuk kita mati. Nak buat lagu mana? Bermakna Allah Ta'ala yang kepada orang beriman, jangan kamu mati kecuali kamu serah diri kepada Allah Ta'ala. Apa makna serah diri? Makna kata kita nomrap dalam segala suruhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. La ilaha illallah. Ayuh. Lalu tu Nabi pun cerita, Nabi rakyat kata di akhir zaman umat Islam kausa isaili, seumpama dengan kualiti buih yang ada dalam laut. Lagu mana buih ada dalam laut? Marinya omok teh buih habis. Habis sudah. Timu buih lain, mari omok teh buih habis. Allahu Akbar. Lalu tu Nabi cerita di belakang hadis, Nabi kata lagu mana? Di akhir zaman, oleh kerana manusia ada sifat al-wahnu. Al-wahnu gi penyakit umur sakit pitan lara. Kita rakyat kata kita nyakit wahnu, dia tak jumpa. Sekian setara mana, alat sekian harga puluh ribu juta, tidak akan jumpa. Kecuali kita kena sifat al-wahnu. Sahabat, apabila dia dengar Nabi kecek lagu tu, sahabat tanya selalu dah. Betul-betul sahabat. Muka tak faham ke? Tak gitu. Tak faham kena tanya. Sahabat tanya, ya Rasulullah, wa mal wahnu ya Rasulullah. Hak Nabi duduk sebut al-wahan. Gapo dia ya Rasulullah? Gapo dia ya Rasulullah? Tak faham kalau kita mudah-mudah. Saya duduk ngajar. Ustaz, gapo makna ni? Ustaz duduk kecek kalimah ni. Kita tak faham. Sahabat ni dia berani dengan Nabi. Dia kat tangan dia kata, wa mal wahnu ya Rasulullah. Gapo dia wahan? Nabi celai. Nabi kata, hubbud dunia wa karahiyatul maut. Sifat wahan, hubbud dunia, kasih kepada dunia. Dunia ni kasih nak orang tino ramai. Tak salah. Tapi nak ayat kata, tabiat yang Allah Ta'ala ni berasa tak cukup semua. Sehingga Allah Ta'ala raya, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bila cukup manusia? Hari ni kalau ada kapal tubir 100 butir pun tak cukup. Moga kita ada penyakit al-wahan. Sahabat tanya, ya Rasulullah, wa mal wahan? Nabi kata, hubbud dunia, kasih kepada dunia. Allah Ta'ala rakyat dalam Quran, sifat kasih kepada dunia, manusia alhaakumut takasur. Duduk badu harta, dia duduk nombor satu. Dalam semua ni, orang ni kaya nombor satu, orang ni nombor dua, orang ni nombor tiga, orang ni nombor empat. Duduk badu kaya. Lalu tu Nabi SAW, Allah Ta'ala rakyat kata, hatta zurtumul maqabir. Bila? Apabila diakak oleh manusia, diziarah oleh kematian kepada seseorang. Kalau masa tu dia boleh bangun harta semua, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tuhan, mati minta masa setahun, aku minta mati. Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku nak sedekah habis duit. Ni manusia.
Manusia kerana Nabi ayat dah kata dia kasih kepada dunia. Kasih siapa setara mana dia tak silpah dunia. Kalau sebut ha mati ni, ustaz ni kecek ha mati semua, aku malah nak dengar dah ustaz ni. Kenapa tak? Kita, siapa kau kita, penyakit wahan yang ada dalam dada kita tak payah cek. Gi rumah sakit, saya gi rumah sakit, oh ustaz, omong ni penyakit wacai dah ustaz. Oh. Ustaz, oh penyakit tai mari dah. Ustaz, darah tinggi mari dah. Dengan umur dia. Tak itu. Padahal kita guna. Tetapi penyakit wahan ni, Allahu Akbar, satu penyakit yang bahaya. Dan penyakit ni X-ray tak nampak. Cari obat tak jumpa. Umur-umur sakit mana pun pergi nak cari penyakit wahan, bomo tak akan rayak. Pocik ada penyakit al-wahan. Al-wahan ni Nabi rayak dua je. Hubbud dunia, kasih kepada dunia. Orang mana yang tak sih masjid, orang mana tak sih sedekah, orang mana tak sih dengar orang mengajar, orang mana cek tu. Dia kena X-ray. X-ray hak mana? Hak harga mahal cari. Dia panggil tabiat manusia ni. Kalau tak sih kepada agama, cek tu. Dia kasih kepada dunia. Cuma kita kena tanyalah sini. Kita ni adalah termasuk orang kasih kepada dunia. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Talha, apa dia panggil? Zubair bin Awam. Orang ni kaya belakang. Kalau nak bila duit, oh lebih pada fak kita boleh jadi. Zubair bin Awam ke ladai kurma dia. Ladai kurma ni Allahu Akbar. Ya Rasulullah untuk agama. Uthman bin Affan, ya Rasulullah untuk agama. Ni nak tunjuk kepada kualiti sahabat pada masa tu yang Nabi, generasi Nabi bina kualiti sahabat ni sanggup nak berjuang sama dengan Nabi. Mati dengan Nabi dia sanggup. Sebab itu dia tidak kasih walaupun dunia. Dunia dia tidak kasih. Cuba kita tengok kepada bilangan umat Islam yang tubik dalam perang. Musyrikin kau kena cokeh. Pergi boleh bunuh Muhammad akui 100 ekor unta. Kalau aku boleh bunuh, kalau naik 200 tak boleh kau. Tawar lagi. Tetapi umat Islam, saya teringat ketika mana Nabi SAW boleh berita daripada seorang sahabat. Dia kata, ya Rasulullah, musyrikin serai kita dah ya Rasulullah. Kita nak terima keadaan lagu mana ya Rasulullah. Masa dulu perang Badar kita tubik daripada Madinah pergi kepada Badar. Hak ni dia akan mari masuk Madinah. Penka Nabi di dalam nak membina Islam ni, Nabi buat apa dia panggil? Nabi buat pagar Madinah. Sehingga musyrikin mari pada masa Nabi ni tak maju supaya dengan akhir zaman dah. Dan nak mari banding kemajuan dengan masa Abu Bakar masa tu tak boleh dah. Lalu itulah Nabi ketika mana apabila sebut kata serengai daripada Mekah mari untuk nak bunuh para sahabat, pada masa tu bilangnya sahabat tak ramai sangat lagi. Kerana Nabi baru hijrah berapa tahun? 2 tahun baru. Tahun tu tahun yang ketiga. Kalau kita bila agak 3 tahun pun boleh kata. 3 tahun baru Nabi bina masyarakat di Madinah Al-Munawwarah. Lalu itulah ketika mana dikata oleh seorang sahabat kata, ya Rasulullah, gangguan, seruan daripada Mekah telah masuk kepada Madinah. Bagaimana kita nak terima? Rasulullah SAW tengok ahli syura dia. Bagaimana kita nak buat? Panggil. Demo tok debel mari. Demo tok meneh mari. Demo mari duduk kecek di mana orang fak dia. Lagu mana demo nak terima lagu mana? Kecek-kecek. Ni sahabat ni. Sahabat dengan Nabi. Tanya di dalam peristiwa untuk nak jaga agama Allah Taala. Hak ni jawab, ya Rasulullah. Ginilah. Kita kena tubik ni, perang ni kita kena tubik ni ya Rasulullah. Kalau kita nak duduk kacau duduk Madinah ni umur sahabat habis ya Rasulullah. Fikiran Nabi pada masa tu Nabi kata lagu mana? Aku ada udumkan aku ni nak perang dalam kawasan Madinah. Makna kata Nabi nak perang di kawasan masjid Nabi je. Sahabat tak nampak. Sahabat tak nampak akak tangan kan dalam kosene hak Nabi. Dia bukan putusan. Dia baru kosene baru. Sebab tu wa'mur syura bainahum. Islam ajarkan kita syura. Kecek, bicek, lagu mana kita nak buat. Sehingga marinya akhir Nabi SAW dia masuk dalam rumah dia. Dia pakai baju besi. Dia tubik tengok sahabat. Orang yang bui pengesyara tubik air mata. Ya Rasulullah, kita orang biasa je.
Bapa pemikiran yang Rasulullah waktu bik kuasa ni, Rasulullah tak sincai dalam khamsa ni hak Nabi. Nabi gi terima pengesyuran daripada Ansar, saya tak silap. Lalu itulah apabila terima pengesyuran, sahabat bangun pakak tangan, pakak bangun untuk nak akak udumkan agama Allah Ta'ala. Orang nak mari rukran agama tak boleh. Gi kepada rumah sahabat, ni nak oyak. Gi rumah sahabat katok pitu, ajak gi mana? Ajak gi mati. Bukan nak ajak buat kita mati, tapi nak oyak kata sahabat pada masa dulu udumkan dia lillahi rabbil alamin. Sehingga seorang sahabat gelar dia ghasilul malaikah. Okey, beb ko berapa memang? Okey, beb. Kerana dia ada semaya jenazah ke hari ni? 44 dah. Seorang sahabat nama dia Hanzalah bin Amir. Hanzalah bin Amir ni, oh tak ada orang tak kenal dia. Tak ada orang tak kenal dia. Kita kena. Sebab tu saya mai royak supaya melepaskan amanah saya kepada Allah Ta'ala. Saya orang ada ilmu, orang kaya bayar zakat, orang ada ilmu bayar zakat ilmu. Hari ni kita nak cerita Hanzalah bin Amir berkenaan dia ni. Allahu Akbar. Cuba kita tengok Hanzalah bin Amir, orang muda, baru nikah. Allah, kalau fak kita baru nikah, orang ajak pergi makan pulut tak gida. Tak cukup 3 bulan tak tubik memang tak gitu. Minta maaf kita duduk orang tina baru nikah tak cukup 3 bulan lagi ni. Lepas tu, minta maaf dia mau pergi lah. Tak gitu. Sebab tu orang Arab dia panggil Syahrul Asal. Bulan Nisai Madu. 3 bulan ajak pergi mana jangan pergi. Nisai Madu semua. Orang tina ketuk, orang jatuh ketuk tak bang busuk 3 bulan. Lepas pada tu jet jatuh katil. Tak gitu. Nak tunjuk kata bulan Nisai Madu semua-semua. Hanzalah bin Amir, orang muda baru nikah. Khabar-khabar Nabi SAW pada masa tu gi katok pitu panggil kuda tentera Allah. Panggil, ya Khairullah. Hei kuda-kuda Tuhan. Hei tentera-tentera Allah, moga tentera Tuhan tak ada kena fuk banyak. Masa tu sahabat pergi dengan keiman dia. Ni nak tunjuk kata walaupun mati, sahabat dia tidak ada sifat wahan. Kita sebut kata mati, bela-bela dah. Kita minta, saya biasa pergi kubur. Pergi kubur tanya orang mati, orang tu sebut rakyat kata, dia mocong bela-bela, dia mau nak duduk mana? Dia jawab lagu mana? Mungkin cik, we tahu tepat katik. Dia marah. Mungkin cik we tahu tepat katik. Sini bukan tempat kecek mati ni. Apa tak kecek mati nak kecek gapo mugo kubur. Napa dak? Marah. Lalu tu sifat sahabat pada masa tu, apabila kecek berkenaan dengan mati, bini erat tangan. Allah, sepang saya royak. Hanzalah bin Amir orang gamuk bojang comel. Bini dia ketanya abang nak gimana abang? Dia mau jangan tanya kita nak gimana. Dia mau tak dengar kau suara panggilan Allah Taala. Dia mau tak dengar kau suara panggil kejayaan. Jangan kata suara panggil hayya alal jihad. Saya bukan akak semangat untuk jihad. Hari ni umat Islam dengan hayya alal solah. Hayya alal solah, kalau boleh tidur kau selimut naik atas kepala. Lepas tu ulama kata, apakah perbezaan di antara hayya alal solah dengan hayya alal jihad? Kita kalau sebut jihad ni, Allah marah selalu dah, panas lingo weh. Tak gitu. Tapi kalau sebut hayya 'alas solah, kain limu kau tebal. Allahu akbar. Hanzalah bin Amir bini ajak, abang nak pergi mana abang? Jangan tanya. Masa ni bukan masa tanya nak pergi mana. Tak dengar kau panggilan Nabi Rasulullah, panggilan Nabi. Apabila masa tu tengok sahabat ni, nak royak kata dunia ni, Allahu akbar. Dia esere semua dunia. Esere semua dunia, tak ada limah pita teknologi supaya dengan rumah kita. Tapi dia esere semua. Marinya ajak pergi, ajak mati, dia bangun selalu dah. Dia bangun, dia naik kuda, dia pergi supaya nak menuju kepada musyrikin, nak bunuh musyrikin pada masa itu. Sehingga dalam sejarah riwayat bahawasanya Hanzalah bin Amir pada masa tu orang tengok dia ni hebat sangat. Hebat dia. Kerana apa? Kerana dia penuh dengan semangat untuk nak jaga agama Allah Ta'ala. Untuk nak mati pada agama Allah Ta'ala. Dia terlupa bini, duit, harta, ayah, mak semua habis. Sehingga apabila dia sapa medan perang,
Sebab tu saya royak dah kata perang Uhud ni kalau kita pergi Madinah. Perang Uhud ni dalam sejarah kata perang yang paling panas sekali dalam Madinah. Panas. Sehingga mana? Sehingga riwayat kata kuda ada, kita tengok kuda pakai lipat. Tak ada. Kuda pakai lipat tak ada. Kuda, apa dia panggil tapak kaki kuda tu, kalau nak jijak batu di Madinah ni tak boleh terima kuda. Apa? Kerana batu tu panas. Panas batu. Sehingga apabila berlakunya peperangan membawa kepada sahabat yang ada pada masa tu, Hanzalah bin Amir sendiri yang duduk dalam perang, Allah Ta'ala pilih dia salah satu daripada orang yang mati syahid. Saya tak panjang cerita ya, cuma nak ambil ringkasan sejarah sahabat untuk mari banding dengan kita dia hari ni. Sejarah sahabat Hanzalah bin Amir, apabila dia mati, bila jenazah, Nabi tengok, cuba pergi tengok jenazah. Salah satu daripada jenazah yang ada kepelekan selain daripada jenazah, iaitu Hanzalah bin Amir. Bapa? Panah ni tak gamuk nak basuh. Tetapi jenazah dia dengan berdarah dan juga dengan air duduk titik serupa dengan orang baru sudah mandi. Allahu Akbar. Sebab tu Allah Ta'ala janji dah ke, in tansurullaha yansurkum. Kita bantu agama Allah, Allah Ta'ala akan bantu kita. Allah Ta'ala tak tinggal kita. Hari ni kita berasa kata, kita ni serabut, kita ni tak sedap, kita gotu, kita miskin, kita tak ada duit, kita tak ada tamnen, kita tak ada gotu, kita berasa. Kita tahu dah Allah Ta'ala nak wui kita sikit lagi, lebih daripada tu lagi. Allahu Akbar. Lalu itulah Hanzalah bin Amir. Keadaan yang tersebut panah ceng, orang tengok Hanzalah, orang tanya, ya Rasulullah, amal gapo Hanzalah buat ya Rasulullah? Amal gapo ya Rasulullah? Rasulullah pun aku tak tahu juga. Lepas nak tanya dia, klik tanya bini dia kata, Allahu Akbar, tok laki aku baru nikah dengan aku, keadaan dia tubik untuk perang. Bukan kata dia tanya duit ada berapa kok. Bukan dia tanya kata lagut sehingga mani junub, mani wajib, dia tak ada nak mani. Bapa? Kerana panggilan untuk mati dia dengar dah. Allahu Akbar. Hanzalah bin Amir. Sebab itu digelai Hanzalah bin Amir Ghasilul Malaikah. Orang yang malaikat mari mani jenazah, mari mani kat dia, mani junub kepada dia. Ketika mana dia topik, dia ingat kepada mati lebih daripada utama dunia. Ini sifat sahabat. Allahu Akbar. Hanzalah bin Amir. Sebab itu kalau kita nak mari kecek masalah al-wahan, Nabi sebut kata hubbud dunia, kasih kepada dunia. Kita kena cek hari ni. Orang ngaji pakat kena cek, khususnya orang kecek. Kena cek kasih dak kepada dunia. Ustaz tak kasih kat dunia, tak usah kerja ustaz. Bukan. Apa dak? Kita apa dia panggil, kita kerja untuk kita dapat hasilnya, untuk kita nak bantu agama Allah Ta'ala. Kita nak bantu agama Allah Ta'ala. Seumpama dengan Zubair bin Awam, Abdul Rahman bin Auf, dia kaya bukan untuk nak konprayut pada diri, dia nak untuk bantu agama Allah Ta'ala. Uthman bin Affan, Nabi SAW jamin kekayaan dia masuk syurga. Allahu Akbar. Ni nak ayat kata, dia bukan kasih kepada dunia, tapi dia buat dunia sebagai retak untuk pergi kepada akhirat. Apa tak? Kita nak pergi Patan Nara, kalau tak ada orang buat retak Patan Nara, kita tak kenal Patan Nara. Tapi oleh kerana ada retak untuk pergi kepada Patan Nara, kita boleh tengok comelnya Patan Nara. Begitulah kita nak pergi kepada syurga Allah. Kalau kita atas dunia kita tidak ada buat retak untuk pergi tengok kepada syurga Allah Ta'ala, kita nak lakah lagu mana? Siratul Mustaqim, di hari itu tu penuh dengan api nyala luk-luk. Hari itu tu penuh sehingga Nabi ibarat kata seorang ramuk ni akan bagi kepada 7. Kita tak gamar belaka ni, benar hak Nabi royak ni. Kita ramuk sorak mari tak dalam ni pun kita tak tahu nak ambil sumuk seka nak pergi, berasa tak lepas belah-belah dah. Lepas tu bagaimana keadaan yang Nabi cerita berkenaan dengan mizan, berkenaan dengan siratul mustaqim, berkenaan hari pembalasan, berkenaan dengan yauma tabyaddu wujuh, hari yang manusia muka hitam lengu, hari yang manusia muka masa, hari yang manusia berlutut di hadapan Allah Ta'ala. Allahu Akbar.
Lalu tu kita kena ada retak untuk menuju kepada akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita tanya, hari ni kita ada retak nak menuju kepada akhirat. Uthman dia ada retak derma dia supaya menuju ke agama Allah Taala, syurga Allah Taala. Syurga Allah Taala tak perlu kepada harta benda yang manusia nak beli. Saya kata, ya Allah, saya ni kaya atas dunia. Saya ada duit 10,000 juta. Saya tak boleh beli ke syurga Allah Taala. Dia bukan agama Kristian. Agama Kristian ada dosa boleh pergi cari tok guru kita ada dosa, kita zina, kita buat anak orang beranak, kita makan duit reba, kita buat gotu buat ni. Tak apa. Dia mau hari 20,000, dia mau kat tangan kita nak doa, dia mau habis dosa. Dia bukan lagu tu. Lalu itulah saya nak mai royak bahawasanya sifat al-wahan ni merupakan sifat merah yang mana kita kena jaga dalam hidup kita. Yang pertama, hubbud dunia. Hak pasal kasih dunia so. Yang kedua, wa karahiyatul maut, benci. Benci kepada mati. Allah, lagu mana benci kepada mati? Kita benci kepada mati bukan makna kata kita kecek, aku benci kepada mati. Aku ni tak biasa kecek benci kepada mati. Kita hidup atas dunia, kita tidak reda bagaimana Allah Taala aturkan aturan kita tu. Tu makna kata kita benci kepada mati. Kadang-kadang kalau kita tengok Allahu Akbar, orang kita melampaui, dia panggil gulu di atas orang seorang. Ya Allah, bapalah ayahku mati. Sehingga ayah dia mati ni dia tak setaneh. Aduh. Dia gulu. Apa makna gulu? Melampaui. Seperti mana berlaku kepada orang-orang dulu. Orang-orang dulu pada Nabi Nuh alaihi salam. Matinya orang baik, dia nak buat pula rupan dia. Nak buat dia guluk, dia panggil melampaui. Kita nak buat kau salah mana? Dia Mughal, Lata, Uzza, Manatan ni orang baik belaka. Orang semua Tuhan belaka. Bo molek dia buat jadi rupa kerana gapo? Kerana nak wi ingat. Bo marinya ingat buat wi jadi ibadat. Bo marinya ibadat buat wi jadi berimeh. Bo mari berimeh kok jalan kepada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu benci mati ni satu sifat penyakit yang ada manusia di akhir zaman. Seumpama yang Nabi royak kualiti kita, lagu mana? Kausa isaili, mari supaya buih yang ada dalam laut. Allahu Akbar. Kau ni kita bosan dan kita takut sekali berkenaan dengan satu kumpulan yang Nabi buat mari turn dalam kumpulan ni. Sebab tu kita kena cek lah dalam hidup kita, apakah kesalahan kita. Kita bosan mana? Kita bosan Allah Ta'ala kata, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yusinuna sun'a. Kita berasa diri, berasa lagu mana? Kita hidup atas dunia, Allah Taala kata, wahai Muhammad, hal nunabbi'ukum, kamu nak aku nak ayat kepadamu. Gapo nak ayat? Bil akhsarina a'mala. Orang duduk atas dunia ni amalan dia semaya, dia puasa, dia buat, dia sedekah, tapi rugi amalan. Allahu Akbar. Kita kalau buat buat rugi, menego. Mau kata kita nego ni wefak kita. Menego kaya ni. Buat tu duit, kabar-kabar rugi. Kita berasa lagu mana? Nak marah juga orang padah. Tak gitu. Lalu tu Allah Taala kata ayat kepada Nabi, alladzina dhalla sa'yuhum, bukan rugi saja. Hidup atas dunia Allah Taala menyesatkan mereka. Hak sesak tu, hak nampak sesak-sesak jelas tu tak apa. Pesen kafir ke dia tahu dah kata aku ahli neraka cerak dah. Tapi hak bosan orang Islam. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Perasaan dia duduk harap aku ni molek dah, moga aku semaya sokmo 5 waktu. Aku ni molek dah, moga boleh puasa aku puasa sokmo. Aku ni molek dah, moga hak ni kita bosan. Kita berasa kita sendiri tidak kita ukurnya dengan apa yang Allah Taala nak kepada diri kita. Itulah pada malam ni saya sebagai ringkasan sahaja oleh kerana malam ini kita ada jenazah. Kita ada jenazah di masjid apa dia panggil? Masjid Ija Kampung Baru. Lepas tu saya pun nak wifak kita hadir belaka. Pakat pergi belaka, pakat semaya. Kerana Nabi bukan Nabi, kerana ni kematian ni kafa bil mauti mau'izah. Cukup bagi mati merupakan mau'izah, peringatan bagi kita. Kalau kita serabut, gilah ziarah kubur. Kalau kita apa dia panggil kaya pun gilah ziarah kubur. Kalau kita ada berasa ada masalah, gi ziarah kubur. Apa? Kafa bil maut. Cukup bagi mati, bagi mau'izah. Nak beri pengajaran bagi hidup kita? Ada. Kita kaya duit banyak pergi tengok Allah, aku kaya, aku duduk buat, aku nego, aku makan labu, aku buat gitu.
Setahun ni yakin sekali duit aku nego ni pergi bakal anak aku ambil, bini aku ambil, cucu aku ambil, tapi aku kena mari duduk dalam. Kafa bil maut. Cukup. Tameng yang kita ada. Allah aku ni peringkat Rata Menteri misal kata. Pergi ziarah kubur. Sebab tu Nabi SAW ni dia bukan menteri, dia sebagai pemimpin dunia. Waktu Malik Aisyah gamuk nak pergi rumah bini muda. Aisyah dia cemburu, dia berasa dia orang Tino ni kalau memang bini dua ni dia ada sifat cemburu memang. Tak gitu. Aisyah kan nusuk tengok Nabi, pergi rumah bini lama dua ko. Nabi ni pergi kepada kubur Baqi', ziarah kubur Baqi'. Allah, orang besar pergi kubur Baqi', pergi tengok. Allahu Akbar. Uthman bin Affan sahabat tanya, Uthman, mu ni buat apalah kacau duduk tiuk sangat di kubur tu. Mu ni Nabi jamin dah ahli syurga. Cerak-cerak mu aku dengar cerak Nabi royak. Uthman kata, aku walaupun ahli syurga aku belum tentu dalam kubur kena azab atau tidak. Allahu Akbar. Situ pula sahabat. Kita ni cuba pergi ziarah kubur. Sebab tu marhalah awal Nabi ni dia lari ziarah kubur. Masa mula-mula kan Nabi sahabat nak pergi ziarah kubur, Nabi kata, inni qad nahaitukum, hari ni aku larang an ziaratil kubur. Nak ziarah kubur jangan pergi. Jangan. Kalau boleh katuk kubur, katuk. Lalu tu Nabi kata lagu mana? Ala fazuruha. Hari ni formu pakat ziarah kubur. Ziarah apa? Fa innaha tuzakkirukumul akhirah. Kita ziarah kubur ni matlamat. Bukan kita ziarah hanya ayah kita. Bukan kita ziarah hanya mak kita. Allah, ayah aku ni masa aku hidup dulu, dia lah basuh berok kat aku. Bukan sekadar tu. Fa innaha tuzakkirukumul akhirah. Sesungguhnya kita ziarah kubur, pergi mana-mana kubur gak merupakan mengingat kita, melemukkan kita kepada akhirat Allah Subhanahu wa taala. Itulah apa yang saya boleh sapa pada malam ni. Kerana saya pun tak tahu juga abang memang padah bila-bila duduk asar. Duduk asar tu memang kata mengun ni dia mau kena pergi. Tak ada ayat modok dak. Kita pun mari hari ni pun mari dengan tak ada modok dak lah. Mari dengan ingat kata boleh kecek ke apa, kita kecek hari ni. Tetapi hak pentingnya kita nak kepada hak kita dapat manfaat sebanyak mungkin. Insya-Allah taala kita tambah semangat kita hari ni, kita ingat kepada sahabat. Kalau kita tak ingat hari ni, cuba kita klik kepada Rohingya. Rohingya teruk pada kita kena bakar rumah, kena bakar mak lari, anak lari, tak kena mak, tak kena ayah, tak kena adik-beradik. Rohingya Allah Taala uji teruk. Allah Taala uji teruk. Kalau kita nak banding kepada sahabat pada masa dulu, Allahu Akbar. Seperti mana Khabbab satu riwayat kata dia kena bakar ambil layu api sehingga lemak dia tubik. Allahu Akbar. Tu sahabat. Sampai tu nak banding tak boleh iman kita dengan iman sahabat, tetapi paling kurang kita kena jadi orang yang ada udungkan agama Allah Taala. Kita mati lillahi rabbil alamin. Kita tak mati kerana orang lain. Kita tak mati kerana orang lain, kita lillahi rabbil alamin. Itulah kalau kita dengar malam ni kita boleh pegangnya yang sangat pegangnya yang kemah supaya hidup kita boleh jalan retak untuk menuju kepada syurga Allah Taala. Mudah-mudahan Allah Taala jadikan kita orang, tambahkan iman kita, orang tambahkan ketakwaan kita, orang tambah ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah silah ni dia, salah dan juga silap ni dia biasalah manusia ni. Saya mari ni apabila ada salah silap kita kena cucuk dalam kemaafan kepada saya. Tidak ada manusia yang tidak dia kecek, tidak ada kesalahan kecuali baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu insya-Allah taala pada malam ni silap dan salah maaf pada saya. Apa yang betul insya-Allah kita terima, mudah-mudahan Allah taala bukakan hidayah kepada kita, boleh kita jumpa pula dalam ruangan selepas daripada ni dan juga Allah taala jumpa kita dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna salatana, Allahumma taqabbal minna jami'a amalana. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.